Macam mana dia kata? Betul. Dia salah, ijtihad dia salah. Kita kira ijtihad dia salah lah tu. Dia kata setara tu. Sebab tu kita tak sepakat. Nak kata dia ni sesat? Tak, sama sekali tidak. Tak ada masalah sesat, dia tak timbul. Bahkan kalau salah pun boleh pahala juga. Salah pun boleh pahala juga. Ibnu Abbas ni kalau katakanlah dia salah pun boleh pahala juga dia. Sebab apa? Dia mujtahid. Dia nak berpendapat lagu tu susah, berat juga tu. Seseorang yang dia mengeluarkan pendapat ni berat juga tanggungan dia. Terutama dalam masyarakat yang jahil, masyarakat yang tidak erti menimbang, tidak erti menilai. Macam-macam lah dia katakan pahaman sesak lah, boleh jadi juga. Padahal dia tak faham. Boleh jadi dikatakan ikut hawa nafsu lah, boleh jadi. Boleh jadi dia kata macam-macam lah dia kata. Itu kalau mengeluarkan pendapat. Tapi dalam masyarakat yang cerdik, yang bijaksana, yang erti menilai, tak timbul masalah tu. Macam Ibnu Abbas, dia tetap boleh pahala. Sebab apa? Tak serupa dengan orang ni, mesti ada orang bobel-bobel alik belakang, tak sedap juga dengar. Kalau tak kira. Tetapi dia tetap berpendapat begitu. Sebab apa? Dia ada pegangan dia. Dia tetap berpendapat begitu. Ikutlah nak kata lagu mana. Susah juga tu. Nak mengeluarkan satu-satu pendapat pun susah juga. Macam kita sekarang ni, susah nak buat kajian satu-satu masalah. Kena bel, bukan main bel, pena anak mata jugalah kita kata. Pena anak mata. Nak boleh kau dapat satu-satu buat keputusan, buat kesimpulan. Orang ramai dia tahu kata je. Orang ramai dia tak tahu. Sebab tu kalau tersalah pun boleh pahala. Dalam bidang masing-masing. Dalam bidang masing-masing, bukan pekoh saja. Dalam bidang masing-masing. Sebab kita kata ulama rijal, dia kata orang ni tak boleh pakai. Dia tak terima. Di sisi Allah SWT tak tahu lagi orang itu setara mana. Mengikut kajian dia tak boleh. Hak ni pula kata boleh. Hak orang lain pula kata boleh. Dia pegang lagu tu. Kalau katakanlah salah lah tanggapan dia terhadap orang tu, tapi dia sudah buat kajian dah, jujur benar, dia tak boleh nak tuduh orang tak tu kalau dia sudah buat dah. Dia tidak berdosa. Walaupun kalau dalam keadaan biasa ni kita kata orang ni dia gini-gini, tu ngopak tu kira tu tak boleh, berdosa besar. Tidak ngopak bagi ahli pengkaji, tidak ngopak. Kalau dia kata dia ni dia ni pembohong, dia ni lemah, dia ni begini-begini, dia kata lah. Dia kata dajjal misalnya, dia kata orang ni tak pakar, sepatah lembu, dia kata tak ada, walaupun nilai setara tahi lembu pun tak ada dia. Parok-parok dia pun salah kau tidak kata? Tak salah. Tak salah. Pasal apa? Dia ahli ilmu. Dia dalam kajian dia buat lagu tu. Tak salah. Kita tak boleh kata dia ngopak kat orang kau tak boleh. Tak boleh. Kalau dia salah pun, hak sebenarnya kalau dia salah, dia tidak dosa. Sebab dia telah buat kajian untuk jaga yang lebih besar lagi. Hadis Nabi SAW. Kena jaga perawi tu. Kena jaga perawi. Dia nak jaga benda lebih besar lagi. Kalau tersalah pun dia tidak salah lagi, tidak dosa lagi, boleh pahala lagi. Pasal apa? Susah payah dia tu buat kajian. Susah payah. Apatah lagi kalau dia betul. Supaya juga dalam bidang-bidang lain pun begitulah. Lepas tu orang ni kata, Ibnu Abbas kata tak boleh. Dia pun kata, dalam riwayat asal lagi, dia kata ada seorang Wabarah kata tanya Ibnu Umar. Dia kata, tapi engkau kami lebih suka. Sebab apa? Engkau tak cara politik. Begitulah kira-kiranya. Engkau bukan orang politik. Ibnu Abbas ni telah dunia telah mempesonakannya. Fatanathu, dunia telah meletakkannya dalam ujian, dalam cobaan. Sebab apa? Dia jadi gubernur. Dia jadi gubernur di Basrah. Dia memerintah. Gubernur ni menteri besar. Kalau kita dalam sistem ni, menteri besar. Dalam sistem khilafah tu gubernur. Duduk bawah jaga wilayah-wilayah, negeri-negeri tu. Jaga keseluruhan tu khalifah. Jaga negeri-negeri ni gubernur dia panggil.
Kalau kita governor ni lagu lain pula. Ni governor ni makna serupa dengan menteri besar. Jadi orang tu kata dia telah terfitnah. Ibnu Umar pun kata, ni orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Dia kata, siapa di antara kita yang tidak terfitnah oleh dunia ni? Mana jangan kamu anggap saya walaupun tidak terlibat dengan politik tak ada dalam fitnahnya. Dah, fitnah dunia ni luah, banyak. Bukan meretah saja. Lepas kita kena tengok pula orang meretah tu, walaupun fitnah banyak pun, pahala dia pun besar juga. Kalau kena raya, kalau kita buat keadilan, jaga molek, pada ketika orang lain tak dapat naungan aras, dia dapat. Pemerintah lah. Memanglah fitnah. Tapi jasa dia, sumbangan dia pun besar juga. Jadi kena ingatlah, orang ni walaupun tak ada fitnah pun, kebaikan dia tak ada besar mana. Siapa di antara kita yang tidak terkena fitnah dunia ni, yang tidak terpesona dengan dunia? Dia kata, jadi makna janganlah kata lagu tu, jangan kata kamu lebih kami suka. Sebab apa? Sebab dia meretah. Tapi maknanya meretah ni daripada dulu lagi dia anggap sebagai ujian besar, payah, susah. Tak kena kaya, jadi orang benci, tak ada pasal. Ibnu Umar dia tak say dulu. Padahal dia ni di antara yang layak untuk jadi khalifah selepas Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar kata anak dia jangan. Anak dia jangan. Tak sah anak dia. Dan Ibnu Umar sampai sudah pun dia tidak terlibat dalam hak sebanyak-banyak perang ni kan. Perang Jamal kau, perang Siffin kau, dia tak ada. Dia tak masuk. Dia berkecuali semua. Dia kira dengan ilmu dia. Dia kira dengan ilmu dia, ni ahli ilmu. Sehingga akhirnya orang panggil Syekhus Sahabah. Tapi ramai juga orang yang senang dengan dia seperti ni lah. Tapi dia faham orang yang memerintah tu memang susah. Siapa-siapa pun kalau duduk situ susah. Jangan kita duduk pandang orang ni tak molek, orang dia tak molek, jangan. Kita belum duduk lagi, hak molek tu pun tak tentu lagi kalau duduk pun. Kalau duduk situ belum tentu lagi. Gitulah. Lepas tu dia kata ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrama bil hajj wa tafa bil bait wa sa'a baina as-safa wal marwah. Sunnah Allah dan Rasulnya lebih patut engkau ikut ke atau sunnah fulan. Cuma itu masalah pendapat dia tu tak betul. Pendapat dia tu tak tahulah apabila terlibat dengan politik. Tapi kita rasa tidak, masalah ni tidak sabit tu dia ingat molek tu. Tidak kerana dia sibuk dengan politik jadi dia lupa masalah ilmu banyak. Kalau orang lain boleh jadilah. Boleh jadilah apabila terlibat dengan politik banyak. Terlibat bukan dengan politik saja lah, duk kerja lain, menego kau gapo, tak tahu ke ilmu. Walaupun asalnya orang berilmu, boleh jadi dia lupa banyak. Tetapi orang yang sentiasa duduk main dengan ilmu sama, dia lebih ingat. Masalah Ibnu Abbas ini kita percaya tidak begitu. Cuma ini ya dia faham. Hasil ijtihad dia. Ikut dia lah. Cumanya Ibnu Umar kata siapa dia lebih patut kamu ikut. Kita tidak menyalahkan dia. Supaya juga kita tidak boleh menyalahkan imam itu, imam ini, kita tak saya ikut dia. Kita tak saya ikut dia sebab hadis ini lebih terang lagi. Tak apa lagu ni. Kita tidak menyalahkan dia, kita tak kata huduh ke dia. Dah. Kita kata ijtihad dia telah berijtihad. Kalau salah pun boleh pahala. Tapi kita tak saya ikut dia sebab kita ngaji. Kita tengok ni lebih kemah lagi. Lebih banyak lagi hadisnya, lebih kemah lagi, lebih jelas lagi, lebih sesuai lagi untuk diamalkan. Kita tak tinggal dia. Kita tak kata apa, tetap boleh. Kalaulah kedudukan kita setara tu amal, tenang. Tak ada jadi puja lacih, tak ada. Mazhab banyak pun tak ada jadi masalah. Tidak jadi pecah belah. Bahkan jadi kau senang. Terbuka. Kalau engkau benar, kalau engkau memang benar yang ni nak mengikut sunnah, kalau engkau memang benar-benar Islam, ni dalam syarah ni. Kalau engkau memang benar-benar Islam, kamu kena ikut sunnah Nabi, lebih utama daripada hak lain. Kalau kamu nak ikut sunnah Nabi kamu, hak ni hak Nabi, hak tu pendapat dia, dah saya ikutlah pendapat dia tu. Hak ni hak ikut hak Nabi. Begitulah juga dalam perkara-perkara lain. Oleh itu kita yang mengaji sunnah ni, kita sendiri itu nombor satu sekali. Yang keduanya orang lain kena pakat-pakat wayak. Kena pakat wayak lagu mana? Kadang-kadang orang kita ni dia maklumlah benda hak biasa, turun-temurun duduk biasa buat lagu tu, dia serah sedap lah lagu tu. Dia serah sedap lagu tu.
Apabila orang royak hak sunnah, dia melenting. Dia nak marah tak ada pasal-pasal orang hak tolong royak ke dia. Ni penyakit lah tu, penyakit. Kena sama-sama baikilah. Kena sama-sama baiki. Tidak ada masalah gapo, tak ada. Tak ada untung kau gapo, tak ada rugi sama-sama, tak ada. Nak marah tu. Nak marah tak kena raya. Boleh dosa. Dalam bulan Maulud gapo, orang duduk. Bila selawat dia baca dulu gatu ni dulu. Mustajibad da'awati gapo tu dah. Alimu sirri wa akhfa gapo tu dah. Hak tu adalah hubungan dalam konteks duk cerita tentang Nabi tu. Tiba-tiba Nabi ni yang mengetahui sir, rahsia, dan hak lebih rahsia lagi. Tahu mana Nabi ni tahu segala perkara lah. Mustajibad da'awati, mana dia tu yang menyahut doa-doa orang. Yang menerima doa-doa orang. Walaupun dalam setengah-setengah terjemahan tu dia pusing, dia iltifat, dia kira pakai iltifat di situ. Hak ni kembali kepada Allah. Tetapi hak asal tu dalam kitab tu tidak kembali kepada Allah. Dalam cerita sifat-sifat Nabi, duduk puji Nabi lagi. Puji Nabi tu sampai ke mereka, Nabi ni tahu perkara lain. Nabi ni menerima doa kan. Itu berat tu masalah akidah tu. Kena beringat kata kita. Benda-benda lagu tu lah kena beringat. Dia ada unsur-unsur pokok berelwi tu. Kalau di Pakistan berelwi lah, faham lagu tu.